Nabi sebut pembela Al-Quran ni. Saya nak bocok malam ni lah. Kita di akhirat nanti kita bukan takat dunia saja boleh lantik pembela. Di akhirat nanti kita boleh lantik pembela. Kalau kita ada surah Al-Baqarah dan Ali Imran dalam diri kita. Al-Baqarah dan Ali Imran ni Allah Ta'ala jadikan rupa makhluk manusia. Yang manusia ni jaga dua manusia ni kiri kanan. Dia akan jawab soalan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syarat dia orang tu ada surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Tu tuan-tuan, hebat Nabi sebut dah. Orang yang ada Al-Baqarah, Ali Imran ni manusia, jin tak boleh tipu dia. Allah Ta'ala jaga dia. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi dalam bab adab menjaga dengan Allah, menjaga adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam soal mencari rezeki juga kita perlu sentiasa berada dalam wilayah hamba. Jika mahukan kejayaan dan ketenangan, hamba hanyalah berikhtiar, manakala Allah Ta'ala yang mengatur rezekinya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallah alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Surah Fatir ayat yang ketiga. Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, wahai manusia, uzkuru ni'matallahi alaikum, kenangkanlah nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada kamu. Uzkuru ni'matallahi alaikum ni banyaklah Al-Quran sebut. Uzkuru wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ayat uzkuru wazkuru, uzkur banyak Allah Ta'ala suruh kita sebut. Ingat, Allah Ta'ala bagi tahu kat kita, ingatlah nikmat Allah yang banyak untuk kamu ni. Yang saya baca tadi pun awal tadi, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua yang ada dekat kamu tu semua nikmat daripada Allah. Tak ada satu pun hak kita. Pakaian kita makan tadi, kenderaan kita, rumah kita, anak kita, isteri kita, semuanya hak Allah. Semuanya pinjaman belaka. Tak ada satu pun milik kita. Jadi ingatlah, kenanglah Allah Ta'ala yang bagi nikmat yang banyak ni. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita bersyukur pada Allah. Syukur dia, antara syukur dia kita main malam ni lah, main duduk kuliah. Orang main kuliah ni tanda dia syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz, malam saya dengar ada kuliah, malam dengar kuliah lagi. Memang kena dengar lagi. Sebab ad-dinun nasihah. Agama ni nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Untuk siapa ya Rasulullah? Minallah. Billah, Nabi kata. Untuk Allah. Untuk jadi hamba Allah. Apabila nak kenal Allah ni kena duduk dalam majlis ilmu. Jalan dia untuk kenal Allah mesti belajar. Sampai ilmu yang kita belajar ni kita kenal ni Allah. Laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'un alim. Allah ni tak sama dengan makhluk. Tuan-tuan tengok ni makhluk, jirim dia. Dia bergerak, dia duduk diam. Allah Ta'ala bergerak pun tak, diam pun tak. Tu Allah. Kalau dia bergerak, dia diam. Kalau dia bergerak pun boleh, dia diam pun boleh. Tu hak Allah, terpulang pada Allah. Tapi dia bukan macam jirim, macam kita, macam makhluk. Kenallah Allah. Mana kena duduk majlis ilmu. Nak kenal Allah, kena duduk majlis ilmu. Jalan kenal Allah. Untuk ingat dekat Allah, duduklah majlis ilmu. Orang yang duduk majlis ilmu ni, yang mana jalan nak ke syurga Allah cukup mudah. Jalan yang paling mudah, majlis ilmu. Tu saya ni ta'alim. Tu yang saya nak belajar tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari saya belajar. Antara Nabi sebut main majlis ilmu ni, main niat baru. Allah Ta'ala bagi dah 100 pahala sembahyang sunat. Sembahyang sunat 100 pahala sembahyang sunat. Tuan-tuan rajin ke sembahyang sunat 100 rakaat dah ni? Tak rajin, 20 rakaat menggaduh. 8, 20 lah kali tak buat. Teruk sampai teratur tarawih baru ni.
Tu 100 rakaat pahala. Lepas tu duduk dalam majlis ilmu pula, dapat satu ilmu, satu je dalam daripada sejam kita bercakap ni, daripada maghrib sampai isya ni cakap, takkan tak dapat satu ilmu. Satu ilmu. Ilmu apa dia? Syukur. Ataupun ilmu kita belajar orang ni, semua nikmat daripada Allah. Allah Ta'ala sebut satu-satu. Allah Ta'ala suruh kita ingat, kenang nikmat Allah yang banyak Allah Ta'ala bagi kat kita. Maknanya waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapat satu ilmu. Maknanya semua yang kita ada ni semua pinjaman daripada Allah. Ingatlah kita ni mai ada tujuan. Tujuan dia minallah ilallah, billah, untuk Allah. Untuk Allah, jadi hamba Allah. Nak jadi hamba Allah ni sampai kenal Allah sungguh-sungguh. Kenal Allah, maka sahlah i'tiqad tauhid kita, akidah kita. Kalau tak kenal Allah, tak sah lagi. Duk iman taklid, duk ikut. Dia kena mengaji ilmu tauhid. Antara dia mengaji jalan sifat 20 lah. Nak kenal sifat Allah. Kenal sifat Allah, maka kita tahu waktu tu baru kita ada makrifah, kita kenal Allah. Waktu tu baru kita jadi hamba Allah. Sembahyang pun sedap, sedekah pun sedap. Tak ada benda ni, tak ada apa pun dalam diri kita. Petang tadi saya pergi, anak murid saya kahwin di Changlun. Saya sebut kat dia, nama dia Ashif. Kamu di akhirat nanti, kamulah pembela ustaz. Kalau ustaz tak ada dalam syurga, kamulah bagi syafaat kat ustaz. Sebab kamu lancak Quran, ingat Quran. Orang yang ingat Quran ni, tuan-tuan, kita di mahkamah dunia ni tengok tu, hak yang Najib, Datuk Seri Najib tu duk siasat SRC duk siasat tak habis lagi. Mahkamah dunia, hakim dengan boleh lantik peguam yang handal, nak lawan kes, nak tangguh lah, nak tak selesai lagi. Banyak sangat duit, 42 juta, 62 bilion, 61 bilion. Kita dengar bilion-bilion ni, Masya Allah, banyak sungguh. Ni dunia. Akhirat, mahkamah Allah yang jadi hakim. Waktu tu kita nak siapa jadi pembela kita? Yang Nabi kata, inna likulli syai'in syarafan yatabahau nabih, wa in yatabaha min ummati syarafahal Quran. Umat aku ni tak ada benda yang boleh bangga dan boleh mulia melainkan orang yang ada Al-Quran. Umat aku boleh bangga. Dan saya sebut ke anak murid saya tadi, ustaz bangga dengan kamu. Kamu ingat Quran, jaga Al-Quran, dan ustaz nak lantik kamu sebagai pembela ustaz di akhirat nanti. Nabi sebut pembela Al-Quran. Saya nak bocok malam ni lah. Kita di akhirat nanti, kita bukan takat dunia saja boleh lantik pembela. Di akhirat nanti kita boleh lantik pembela. Kalau kita ada surah Al-Baqarah dan Ali Imran dalam diri kita. Al-Baqarah dan Ali Imran ni Allah Ta'ala jadikan rupa makhluk manusia. Yang manusia ni jaga dua manusia ni kiri kanan. Dia akan jawab soalan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syarat dia, orang tu ada surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Tu tuan-tuan, hebat Nabi sebut dah. Orang yang ada Al-Baqarah, Ali Imran ni, manusia, jin tak boleh tipu dia. Allah Ta'ala jaga dia. Allah Ta'ala lantik dua malaikat jaga dia. Nak jadi pembela di alam barzah, nak jadi pembela di padang mahsyar, sampai dia ni bawa kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni kita kenal Allah. Kita mengaji ni untuk kenal Allah. Nak jadi hamba Allah, takut pada Allah. Bila takut pada Allah, kita akan taat perintah, apa saja perintah dia. Sembahyang kita tak tinggal. Kita takut. Kalau kita tinggal, cepat-cepat. Kalau kita buat taubat, kita buat dosa, cepat-cepat taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita buat silap, kita derhaka pada Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut ada 3 perkara rahsia yang Allah Ta'ala rahsia dalam 3 perkara. Yang pertama dia, Allah Ta'ala rahsia redha Allah dalam taat. Tak ada satu benda yang orang yang taat tak dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak dapat redha Allah, kena taat. Allah Ta'ala sebut rahsia redha Allah dalam ketaatan. Nak dapat redha, mesti taat. Tunai perintah Allah. Buat benda wajib, nak jauh daripada neraka Allah. Buat benda sunat, nak tarik rahmat Allah. Kita ni bukan baik. Tak ada seorang pun baik
melainkan yang baik adalah rasul dan para anbiya, para wali-waliullah, para sahabat yang baik, yang mana depa ni Allah Taala redha depa. Kita ni belum tentu Allah Taala redha. Sebab Allah Taala sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Siapa dia ni? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita ni kena terus berjuang istiqamah, ikhlas buat ibadat sampai Allah redha kita, kita redha Allah. Ketentuan Allah ni pelik tuan-tuan. Takdir Allah ni pelik tuan-tuan. Ada yang Nabi sebut orang yang taat sepanjang hidup dia, baik sepanjang hidup dia, macam Uwais, daripada kecil baik sampai habis. Nak mati Allah Ta'ala kata takdir dia, suratan takdir dia mendahului dia. Dia buat jahat sekali ya, terus mati tu habis, baik dia tu tutup habis, tempat dia neraka. Na'udzubillahi min zalik. Tapi kawan ni jahat, buat berzina, maksiat, mengumpat orang, tiap hari buat dosa. Tapi lah kali takdir, suratan takdir Allah Ta'ala mendahului diri dia. Lah kali dia buat baik, dia bertaubat, dia mati, tempat dia syurga, kata Nabi SAW. Tu yang kita takut tuan-tuan. Redha ni rahsia Allah dalam taat. Istiqamah dah tuan-tuan, ikhlas kerana Allah. Apa buat kerana Allah. Walaupun tuan-tuan mandi tu 40 tahun, 60 tahun tuan-tuan mandi, tuan-tuan niat je, aku niat nak bersih diri, nak sembahyang, dapat pahala. Makan niat nak buat ibadat baca Quran, niat dapat pahala. Niat tu kerana Allah je. Benda yang sunat harus pun dapat pahala. Kita dah lama dah duduk dunia ni 60 tahun, 70 tahun, tapi tak niat, rugi. Sebab apa? Uzkuru ni'mat Allah. Allah Ta'ala suruh kita sebut nikmat-nikmat Allah yang Allah bagi ni. Kita kena banyak syukur pada Allah. Malam ni nak jadi hamba Allah. Untuk apa lagi? Nabi sebut dalam hadis tu, wa bi kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak mau nak panjang hadis tu, nak syarah hadis tu. Saya nak kait dia dengan uzkuru ni'matallahi alaikum. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Allah Ta'ala kata, tidak ada sama sekali yang menciptakan sesuatu selain daripada Allah. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Dialah yang memberi rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi. Tuan-tuan jangan terjisimkan Allah. Allah Ta'ala duduk kat langit, bukan. Nak habaq kata rezeki itu daripada Allah. Rezeki daripada Allah. Penduduk di langit pun tumpang rezeki Allah. Tapi penduduk di langit ni siapa dia? Malaikat. Kita penduduk di bumi, jin, manusia, binatang, semua makhluk yang ada di bumi ni. Yarzuqukum minas sama'i wal ard. Rezeki daripada Allah. Turun rahmat, turun nikmat, turun hujan, turun mai cahaya daripada langit. Untuk apa dah? Untuk subuk rezeki kita. Kita dapat manfaat. Nak habaq kata tuan-tuan, rezeki ni banyak sungguh. Hal min khaliqin. Allah Ta'ala kata, hampa tak tengok ke? Hampa tak tahu ke? Tidakkah? Tidak ada sama sekali yang menciptakan sesuatu selain daripada Allah. Hal min khaliqin ghairullah. Yang cipta semua ni Allah. Maknanya kalau kita belajar halusi, kata Hasan Al-Basri, hal min khaliqin ghairullah ni, maknanya kita akan jadi hamba Allah. Sebab apa? Semua Allah Ta'ala cipta ke dunia ni. Tak ada satu pun Allah Ta'ala tak cipta. Tinggal dia kalau kita belajar nahwu, kalau mengaji balaghah. Zaidun banaan baitun. Zaid buat rumah. Zaid bukan buat rumah, buat macam zat yang mana kita belajar ilmu tauhid ni. Allah yang buat hakikat dia. Tapi nak habaq, nak sebut kata apa? Nak sebut dia, kata Hasan Al-Basri, orang yang syukur pada Allah, yang kenal, yang boleh kata Allah yang buat semua ni, Allah yang bagi rezeki. Tapi orang yang kufur, dia tak kata Allah yang bagi rezeki. Akhir zaman ni, akhir zaman ni sampai disebut ad-dukhan, asap. Tak tahu yang mana yang benar, yang mana yang tak benar. Tak tahu yang mana yang Tuhan, yang mana bukan Tuhan. Sampai akhir zaman ni, dalam hadis saya dengar, guru saya cerita dulu, lama dah. Guru saya cerita, akhir zaman ni, orang jadi hamba dinaran.
Dinaran, dirhaman wa dinar. Nabi sebut atau kama qala, akhir zaman ni orang jadi hamba kepada duit, harta emas. Akhir zaman, tuan-tuan, jadi hamba kepada duit sebab apa? Semua buat kerana duit, dapat duit baru buat, tak dapat duit tak buat kerana Allah. Akhir zaman ni orang buat kerja dah ni bukan kerana Allah, buat kerana nak duit. Na'udzubillah min zalik. Ni akhir zaman yang kita takut ni. Yang Allah Ta'ala kata, la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Tiada Tuhan melainkan dia Allah, maka mengapa kamu rela berpaling daripada menyembahnya? Sembah Allah lah, jadi hamba Allah. Jangan sembah duit, jangan sembah dinar, jangan sembah dirham, nak perak, nak emas, jangan. Hidup ni kena betul matlamat kita. Tengok yang baru ni, Ifah Rafizah tu. Ifah Rafizi nama dia. Joget, tonggek. Ustaz tegur. Hang ni buat sebab apa? Ustaz tak tahu saya tonggek ni kan, bukan tak ada dapat duit tu. 20,000. Hei, cukup ke 20,000 tu dengan tonggek, dengan joget, dengan buat tarian ni? Cukup ke? Awak hang kalau dapat 20,000 ni boleh kaya macam Qarun ke? Tak matlamat. Hidup ni kena jelas matlamat kita. Matlamat kita kena jelas. Hidup ni untuk Allah. Bila untuk Allah ni kita tak buat benda yang Allah Taala larang. Kita ni tak sanggup nak jual, untuk jual agama, jual diri kita, maruah kita untuk dapat harta ghanimah yang sikit di dunia ni. Sikit sungguh dunia ni. Banyak-banyak. Kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Sajadah, hidup di akhirat alfasanatin mimma ta'udun. Sehari di dunia ni 1,000 tahun di dunia sama dengan sehari di akhirat hidup. Hei, hang sanggup ke hidup di akhirat? Ambil bayaran untuk jual maruah hang, lawan perintah Allah. Kita ni kalau kita tahu, tuan-tuan, Allah Ta'ala nak cerita, Allah Ta'ala ni nak azab hamba dia, orang yang lawan dia. Allah Ta'ala jadikan makhluk ni di akhirat nanti, orang yang masuk neraka tinggi Bukit Uhud. Kata guru saya, lebih kurang Bukit Uhud ni dibaca lebih kurang 300 hingga 500 meter tinggi dia, Bukit Uhud tu. Allah nak abang masuklah azab tu, dia kena azab tangan, habis seluruh badan dia rasa. Nak abang kata Allah Ta'ala nak bagi dia rasa azab yang sangat pedih. Dan masuk kalau kita dari ahli syurga, dapat balasan. Di dunia ni kita payah, di dunia ni kita susah apa dia? Kita ni daripada kecil sampai ketua miskin, daripada kecil sampai ketua sakit, sampai 30 tahun 40 tahun sakit. Takat mana sakit kita tu, tuan-tuan? Takat sampai hembusan yang terakhir je, mati habis sakit tu. Balasan kita akhirat tu panjang. Allah Ta'ala jadikan orang ahli syurga ni 30 meter tinggi pokoknya. Semua orang masuk dalam keadaan semua kacak, handsome, cantik. Allah Ta'ala nak balas ke akhirat. Hidup kat dunia sat je, susah pun sat, senang lama. Buat apa kita nak jual dunia ni? Buat apa kita nak jadi lain daripada hamba Allah? La ilaha illahu fa anna tu'fakun. Allah Ta'ala kata, mengapa kamu rela berpaling daripada menyembah Allah? Allahu Akbar. Ni Allah Ta'ala peringat kat kita. Allah Ta'ala suruh kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika kita keluar dari wilayah hamba, maka kita akan keluh kesah. Kalau kita duduk keluar daripada wilayah hamba ni, kita akan banyak keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ni memang Allah Ta'ala jadi keluh kesah. Tapi kalau kita duduk dalam makam hamba, kita tak ada keluh kesah, kita tenang. Sebab apa? Sebab dalam hati kita ada Allah. Kan Allah Ta'ala, Nabi sebut, igtanim qamsan qabla qamsin, syababaka qabla haramik, wa inaka qabla faqrik, Allah wasihhata qabla saqamik. Nabi sebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa dia, tuan-tuan? Muda sebelum tua. Kalau kita duduk makam hamba, kita tak ada keluh kesah pun. Muka kedut biasa dah tua. Nak muda sepanjang masa, pakai produk apa pun, pakai makan pilah ubat apa pun, bukan boleh selama-lamanya kita duduk kulit cekang tu. Tak boleh. Hak tu dah Allah Ta'ala sebut.
Muda sebelum tua. Waktu muda ni mai mengaji. Dah tua ni, kebanyakan dia orang tua-tua lah mai mengaji. Orang muda-muda ni, sebab apa Allah Ta'ala Nabi sebut orang muda? Sebab orang muda ni kekuatan dia banyak. Tu kalau nak kahwin ramai, kahwin waktu muda. Waktu tua ni boleh niat je lah. Nak ada kekuatan lah. Tengok atas bawah. Nak ikut sunnah, konon-konon nak ikut sunnah. Tuan-tuan, sunnah ni banyak tuan-tuan. Sunnah ni banyak. Nak habaq kata sunnah ni tuan-tuan. Saya dengar Ustaz Wadi cerita. Ustaz Wadi cerita syok. Cerita tentang Nabi SAW. Kita ni banyak sunnah yang tak ada. Tu yang Nabi ni dalam kitab. Orang kapiak tulis 100 pemerintah yang sangat baik, yang cemerlang. 99, 100, 98. Nama Nabi ni yang pertama. Orang kapiak pun mengakui kebaikan Nabi ni. Pemerintahan yang baik. Orang yang sangat baik. Tapi dia pun tak masuk Islam juga. Yang tu tak ada hidayah. Tak dapat hidayah. Tu hidayah ni milik Allah. Disebut Nabi ni khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Tak ada dah orang lebih baik melainkan aku yang baik untuk keluarga aku. Baik dengan keluarga ni tuan-tuan. Ni contoh yang Nabi SAW tunjuk. Tuan-tuan, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah ni banyak hadis yang mana kalau dia dengan keluarga, dengan Nabi SAW, dia tak cerita semua. Tapi dia ada cerita dalam riwayat. Dia cerita apa dia? Aku ni mandi bersama Rasulullah SAW dalam kolam yang satu. Tuan-tuan cuba balik mandi dengan suami isteri dan orang ni. Kahwin dah lama dah, tak pernah mandi Ustaz. Cuba tengok, dia lain tu, syok dia lain. Tapi kita ni kalau pintu tak terkunci, orang perempuan pun, orang lelaki ke, elok kawan nak masuk, oi, nak mandi ni, galak nak masuk, marah kita. Pada sunnah makan ni minum Nabi. Aisyah, Nabi ni cari tak mana mulut Aisyah minum. Kita ni osok melugai dah nak muntah, gigi tak ada dah kan. Minum sunnah. Nak hidup apa dah? Nak hidup keluarga sakinah. Baru kita rasa duduk dalam wilayah hamba. Minum tak mana hak yang okey tani Aisyah minum, Nabi kali-kali kawan tani dia pun minum. Sedap. Nak ikut sunnah. Keluarga Nabi ni kata Aisyah, aku tak pernah tengok orang yang paling ikut sebiji macam Nabi SAW, melainkan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidatina Fatimah, anak kesayangan Nabi SAW. Nabi ni anak dia mai rumah dia, Nabi faqim, Nabi akan bangkit sambut anak dia. Tu dia tuan-tuan. Kita anak kita mai, kita duk tidur kan. Ayah ni bangkit cik mai ni bawa laksa. Tak apa tak kat dapur nak tidur letih. Tak sambut. Macam mana kita nak rasa kasih sayang? Nak rasa sunnah Nabi ni? Tuan-tuan kena hidupkan balik sunnah Nabi SAW. Saya tulis kitab Mukhtarah min Syama'il Muhammadiyah. Waktu stek dekat depan ni 1000 risalah Mukhtarah. Saya nak bagi kat semua tuan-tuan. Saya dengan hasrat saya tuan-tuan. Yang ni kata Imam Bukhari, anak murid dia. Imam Tirmizi ni anak murid Imam Bukhari. Siapa-siapa yang ada sunan Imam Tirmizi dalam rumah dia, seolah-olah Nabi bercakap dalam rumah dia. Tu tuan-tuan, sunan Tirmizi. Siapa kata? Guru dia Imam Bukhari. Saya tengok kitab sunan Tirmizi ni tebal tuan-tuan. Dan akhir dalam sunan Tirmizi ni dia tulis Khataman Nabiyyin ataupun Syama'il Muhammadiyah. Hadis Syama'il Muhammadiyah. Saya ni rasa nak sangat tuan-tuan. Dalam hidup saya ni, saya biasa rasa nikmat yang paling besar kat dunia ni, iaitu nikmat ingat Al-Quran 30 juzuk. Syahadah satu hari baca 30 juzuk. Ingat, saya rasa nikmat ni saya tak boleh nak transfer kat tuan-tuan. Sebab sedap sangat. Hak yang Nabi kata aku bangga dan umat aku boleh bangga, iaitu Al-Quran. Dan saya rasa nikmat ni besar sungguh. Ibarat dia kalau dekat hidung, kalau dekat badan kita ni, dekat hujung jari, ibu jari tu bagaimana? Ciku. Hak yang busuk tu. Cekam. Ciku pula. Cekam. Kan? Cekam tu hak paling busuk. Tu saya nak abad cekam tu. Dunia ni
Nak abang tu tak ada nilai dunia ni. Nikmat yang paling saya besar sekali dalam hidup saya. Lepas tu hilang. Lepas saya accident, saya lumpuh setahun, saya sakit selama 5 tahun, saya tinggal Quran terus. Saya tak pernah baca Quran. Allah Ta'ala uji saya. Waktu tu baru kita tahu maknanya kalau kita buat benda yang Allah marah, waktu tu kemurkaan Allah dalam maksiat. Tinggal Quran yang kedua dia, benda yang rahsia Allah Ta'ala nak uji kita, nak tengok hang kata hang beriman, aku uji tengok hang baca Quran tak, hang tinggal Quran, hang tinggal semayang, hang tinggal syukur pada aku, hang kufur nikmat aku baru uji sikit je. Hang hidup 20 tahun hang tak pernah sakit, hari ni aku uji hang sakit, hang kufur pada aku, hang tinggal Quran. Saya lupa Quran tu. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan baca saya tahu tak pernah salah. Tapi nak sambung tak ada daya upaya. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni lebih cepat ikatan dia, ingat dia lebih cepat daripada unta yang terlepas daripada ikatan. Maknanya cepat sungguh hilang. Tu Al-Quran ni kalau tuan-tuan hafal, yang pernah hafal, tak boleh tinggal Al-Quran sehari jangan tak baca Quran. Saya pesan kat semua orang, kalau tuan-tuan nak asal nikmat Quran ni, tuan-tuan kena baca Quran tiap-tiap hari. Antaranya benda yang wajib baca surah Al-Mulk, surah Al-Munjiyah, Al-Mun'iyah, tuan-tuan. Surah ni nak selamat kita mungkar nakir raqib, nak selamat kita daripada kena azab kubur. Jangan tinggal tuan-tuan surah ni. Wajibkan diri sendiri. Ni benda yang saya pernah lalui, pernah rasa. Dan saya sebut tuan-tuan, lepas tu saya kahwin. Saya kahwin, asal juga seronok kahwin. Seronok kahwin ni tengok macam baru ni Dr. Zulkifli bawa naik semalam, marin dulu. Anak dia nikah. Sebab sedih, baca khutbah tak boleh. Bapak sedih, anak gembira. Kahwin ni seronok. Saya dulu seronok dulu tu kahwin. Nak kahwin ni duk hafal skrip lah. Aku terima nikah dengan mas kahwin RM40 tunai. Sekali mak mentua telefon, aku terima nikah. Terkejut tu Ingat bakal isteri telefon, tengok-tengok mak mentua telefon. Mak mentua pakai handset isteri, bakal isteri lah, waktu tu tak isteri. Kita pun sambut, aku terima nikah. Terima nikah dah. Seronok nak kahwin tu. Seronok. Tapi seronok tu jangan terlalu seronok. Kena ada juga sedih. Sebab tuan-tuan nak tanggung dosa orang. Sebelum ni seorang, tuan-tuan seorang. Lepas ni dia dua orang, isteri tuan-tuan. Lepas tu anak tuan-tuan, tuan-tuan kena ada gembira sikit, sedih sikit, bagi balance. Nak abang kata. Lepas tu dalam hidup ni, nak juga kembali. Waktu seronok sangat. Waktu bila? Waktu saya syahadah Quran dulu. Saya nak ulang Quran, saya duduk dalam tahfiz, ajak budak-budak. Allah Ta'ala pilih mengajak budak-budak hafal Quran. Alhamdulillah, dah ingat balik Al-Quran. Kita pun ulang sambil kita mereka duk baca, kita mengulang. Tiap-tiap hari dah alhamdulillah, nikmat, ingat balik. Tapi tak rasa seronok macam dulu. Saya duk cari apa lagi yang boleh seronok. Rupanya ada satu benda yang paling seronok tuan-tuan, iaitu mimpi jumpa Nabi SAW. Yang ni saya tulis risalah Mukhtarah min Syama'il Muhammadiyah. Saya ambil daripada Sunan Imam Tirmizi itu, kitab Syama'il Muhammadiyah. Saya ambil 56 bab semua satu hadis Nabi SAW. Tinggal dia tak lebih, dia tak mukaddimah saya tu, Bara'atul Istihlal. Tentu kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan akan ada tambah cinta. Cinta ni tuan-tuan kena tanam. Untuk cinta dekat Nabi ni, tuan-tuan insya-Allah tuan-tuan akan mimpi jumpa Nabi SAW. Dan saya harap semua dapat miliki risalah ni. Saya nak bagi semua orang. Saya cetak 1000. Kalau tuan-tuan nak sumbang sama-sama saya untuk join dalam risalah ni untuk bagi kat orang, boleh dah tuan-tuan. Satu risalah tu lebih kurang RM3 cetakkan dia. Maknanya RM3,000 lah. InsyaAllah. Dia kata 2 minggu siap. 2 minggu ni saya bawa, saya bagi kat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ambil lebih bagi kat anak-anak. Biar rumah tu kurang-kurangnya seolah-olah ada Rasulullah SAW. Kitab Syama'il Muhammadiyah tu ada 417 hadis. Panjang tu tuan-tuan. Kalau kita nak baca semua tak khatam. Baca risalah kecil ni, tuan-tuan boleh khatam semua. Dan tuan-tuan boleh ikut daurah saya. Ada rakaman dekat Baruh.
Abang ni dia buat rakaman dekat Baroh tiap-tiap minggu. Minggu ni saya tak ada, minggu 3 saya tak ada, saya tempat lain. Tapi tiap-tiap minggu, minggu 1, minggu kedua, minggu keempat, minggu kelima ada rakaman di Baroh. Habis kitab saya baca Mukhtarah min Syama'il Muhammadiyah ni, risalah tu, syarah ringkas-ringkas bagi panjang sikit lah. Sedap sikit orang dengar, orang nak faham. Apa fitrah, apa sunnah, apa yang Nabi buat. Jadi panjang sikit tu, insya-Allah habis Rabiul Awal ni khatam risalah tu. InsyaAllah kita akan baca hikam pula, untuk tanam seni cinta seorang guru, kata-kata guru untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, risalah Syama'il Muhammadiyah ni tuan-tuan ambil nanti. Saya nak sebut yang ketiga dia, rahsia Allah apa dia? Rahsia Allah yang ketiga iaitu di kalangan makhluk Allah Taala ni ada wali-wali dia yang kita tak kenal. Siapa dia wali-wali dia? Siapa yang mengaku wali tu bukan wali, tu kuali. Tuan-tuan kena ambil tahu. Wali Allah ni dia buat benda yang taat berterusan, dia tinggal Allah Taala larang, dia tak buat benda yang Allah Taala larang, dia tak buat maksiat. Lepas tu dia ni antara wali-waliullah. Di kalangan makhluk yang rahsia Allah. Tuan-tuan, nak jadi wali ni bukan payah tuan-tuan. Nak jadi wali ni kan payah, dapat anak perempuan dan dah jadi wali tu wali nikah. Betul lah. Nak jadi wali. Saya dulu doa Allahumma salli ala Allahumma khtim, saya baca Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bi su'il khatimah. Allahumma khtim bis sa'adati allati khatamta biha li awliyaika ya Allah. Doa tu saya ajak tuan-tuan. Nak jadi wali ni minta ke Allah, ya Allah jangan hang matikan aku melainkan hang angkat aku sedetik sebelum aku mati jadi wali hang. Allahumma khtim, dia kena gabung sekali dua ni. Allahumma khtim ajalana, Allahumma khtim bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma khtim bis sa'adati allati khatamta biha li awliyaika ya Allah. Ni doa ni. Allahumma khtim bis sa'adati allati khatamta biha li awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Doa ni minta jadi wali. Minta ke Allah. Kita ni duduk maqam wilayah hamba, kena minta kat dia. Dia nak bagi tu terpulang kat dia, terpulang Allah. Hak kita minta. Tak jadi wali-wali pun, tak sudah sampai sudah tak jadi wali. Kalau mengaku jadi wali teruk tuan-tuan jangan duk mengaku jadi wali. Memang jam. Minta saja, minta berterusan. Insya-Allah sampai masa Allah Taala angkat kita jadi wali Allah. Kita minta. Sedih jika tidak mendapatkannya dan sibuk untuk memburunya. Sedih jika tidak mendapatkannya. Nya tu apa dia? Nya tu Allahumma salli ala benda yang kita minta dan sibuk untuk memburunya. Nya tu apa dia? Dunia. Kita ni benda yang kita tak dapat. Kita tak duk kejarlah dunia ni. Tak duk sedihlah dunia ni. Kita hanya tugas kita buat aja. Takat kita buat tu Allah Taala tetap dah qadar dia. Banyak mana hang buat pun banyak tu hang dapat. Tinggal dia dengan amalan kita dengan Allah ni lebih sikit. Kita lebih dengan amalan, minta ke Allah tu banyak sikit. Ni usaha lebih. Tang doa malah tawakal tak ada. Tak kena. Kita usaha bagus, usaha biar lebih. Doa pun biar lebih. Doa setiap kali usaha doa. Lepas doa tawakal, serah pada Allah. Dapat banyak mana? Tu yang apabila dapat banyak mana tu yang Nabi kata pada wa ghinaka qabla faqrik. Kaya sebelum miskin. Apabila kaya sebelum miskin ni tuan-tuan. Kaya ni Nabi sebut apa dia? Laisal ghina an kasratil araq, walakinnal ghina ghina nafsi. Bukan orang kaya yang banyak harta kata Nabi SAW. Orang yang kaya iaitu kaya hati dia. Kaya hati dia apa dia? Dia banyak mana dia ada diri dia. Dia rasa qanaah, cukup aja. Senang hidup, tak usah susah. Ni duk rasa susah. Gaji 3,000 sepatutnya cukup dah, tapi dia tak syukur. Dia tak ada sifat qanaah, rasa cukup. Gaji 20,000, dah gaji 20,000, tak cukup-cukup lagi dunia ni. Maknanya memang dunia ni menipu kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tempat terpedaya dunia ni. Tuan-tuan, hidup ni jangan terpedaya. Kita kena banyak jadi hamba Allah, minta ke Allah.
Apabila memperolehinya, maka hamba itu akan mencintainya serta sibuk pula untuk mengurusinya serta berusaha mengekalkannya. Hak yang boleh itu, apa yang kita dapat ni, sebab kalau kita duduk wilayah hamba, kita dapat, kita rasa syukur pada Allah. Kita rasa nak buat taat je. Kita rasa nak buat, kita ni tanda syukur kita, tuan-tuan, kita mampu buat solat duha. Syukur kita sihat. Ni kita tak mampu buat solat duha. Sebab apa, tuan-tuan? Yang pertama sebab dosa kita malas. Sebab malas satu. Yang kedua sebab dosa menyebabkan Allah Ta'ala tak bagi taufik hidayah untuk kita buat solat duha. Kalau tak mampu buat solat duha sekalipun, Nabi sebut dekat Ummu Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha, isteri dia, Ummu Sofiyah, kalau hang nak buat pahala yang sama macam sembahyang solat duha, daripada sembahyang subuh, lepas tu zikir, lepas tu sembahyang solat duha, dapat pahala tamam haji, tamam umrah dan haji. Hang baca wirid ni dalam maksurat ada subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. 4 kali. Sama pahala dia macam mana yang buat ibadat tu. Nak abang kata ibadat Allah Ta'ala bagi laluan macam-macam ibadat. Untuk apa dia? Untuk hamba dia syukur pada dia. Kalau kita hamba dia, kita akan syukur. Tapi kita ni sembahyang solat duha pagi pun tak terbuat. Malam solat tahajud lagi sakan. Nak buat solat tahajud, Allahu Akbar, Allah Ta'ala jentik kita banyak kali, kejut kita tengah malam, bangkit kencing, tengok tilam, tidur balik. Tok Guru almarhum, Tok Guru nak disebut, kita ni kalau malas sekalipun nak mayang qiyamul lail tu berat, sembahyang ni berat, kurang-kurang tuan-tuan sebut astaghfirullahalazim, minta ampun. Tahu dah, ya Allah, aku ni dosa banyak, astaghfirullahalazim, tidak balik. Tak apa dah. Dikira qiyamul lail juga, hidupkan malam hari tu juga dengan kita minta ampun pada Allah. Tok almarhum Tok Guru nak disebut. Ni saya naqal yang Tok Guru sebut. Tuan-tuan, syukur pada Allah. Mencintai Allah apabila Allahumma salli ala, kita kenal Allah, Allah Ta'ala bagi nikmat dekat kita, kita minta kita dapat. Yang kita tak dapat buat Allah Ta'ala, kita tak minta pun dapat juga. Tu nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tanda kita nak syukur, mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maqam yang paling tinggi saya sebut dah itu, maqam hubbuh, maqam cinta. Kalau maqam cinta ni, Allah Ta'ala tak bagi pun kita cinta, Allah Ta'ala bagi pun kita cinta. Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril. Jibril pergi habaq dekat seorang hamba ni, buat abid ni dia ibadat 70 tahun. Saya cerita tuan-tuan. Tak cerita lagi. Tuan-tuan hangguk pondok, goyang pondok. Faham saya tu, faham dah. Maknanya dia ibadat 70 tahun. Pergi jumpa dia, habaq kata ibadat dia Allah Ta'ala tak terima dulu sampai lah ni. Jibril pergi jumpa dia, pakcik, Allah Ta'ala nak bagi tahu hang ibadat Allah Ta'ala tak terima daripada dulu sampai lah ni. Dia kata, tu ke? Astaghfirullahalazim. Bangkit sembahyang lagi. Tu maqam apa? Jibril kata, pelik kawan ni, jumpa Allah. Ya Allah, aku abang ke dia, tapi habis dia sembahyang, dia terus sembahyang lagi. Aku nak beritahu kat hang Jibril, tu maqam dia, maqam cinta. Dia tak hirau Allah Ta'ala tak terima pun, dia taat pada Allah, berterusan istiqamah buat kerana Allah. Kita ni buat orang bagi kat kita, orang balas kat kita, dapat balasan, dapat ganjaran, baru kita buat. Kalau tak dapat ganjaran, nak buat tak? Payah juga. Ni kata istiqamah, yang ikhlas ni istiqamah. La ughwiyannahum ajma'in. Syaitan ni memang kerja dia nak tipu manusia. Dan syaitan ni Allah Ta'ala balas balik. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan tak boleh tipu orang ikhlas. Orang ikhlas apa dia? Maqam hubbu, cinta dekat Allah, kenal Allah. Kita kena duduk maqam hamba sentiasa. Apabila duduk maqam hamba ni, hati kita ni tu mengaji tasawuf. Kita nampak diri kita yang buruk. Orang lain kita tak tengok keburukan orang lain. Kita tengok diri kita. Tilik diri kita. Apabila tilik diri kita, kita ada husnuzan billah. Kita akan banyak husnuzan billah. Tapi kalau kita tengok wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, bahaya tuan-tuan. Duk tengok kesalahan orang, ngumpat orang, habis. Tuan-tuan akan terus sangka buruk dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Tu yang penting duk wilayah hamba ni mengaji ilmu tasawuf ni untuk mana? Untuk jaga hati. Hati ni kena jaga tuan-tuan. Kita tak tengok orang, kita tengok Allah aja. Hati kita pandang Allah. Kita kosongkan hati ni, sifat-sifat mazmumah masuk sifat-sifat mahmudah.
Awal masuk sifat-sifat orang muda ni, nampak Allah. Allah yang takdir aku macam ni. Aku usaha je. Ahli sunnah wal jamaah al-kasbi, bukan al-wahbi. Bukan wahabi. Wahabi teruk lagi Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, terus usaha minta ke Allah sampai masa Allah Ta'ala bagi. Saya dulu waktu saya sakit, lepas kahwin seminggu, accident lumpuh setahun. Saya hambat kat isteri, itulah sayang, lepas kahwin tak mau bersama lagi Yalah sebab tak ada kenduri lagi nak buat kenduri dulu baru nak duduk bersama. Dan accident abang tak dapat anak, doktor kata tak dapat anak dah. Tak ada rezeki dah abang. Doktor kata, doktor pakar, abang tak dapat anak sebab cacat. Tulang belakang patah, tulang rusuk patah 8, paru-paru pecah, saraf bawah kacau, habis. Abang dah tak ada harapan dah nak boleh anak. Lepas tu, lepas 4 tahun, abang ambil anak angkat abang. Saya kata, abang rasa ada harapan. Usaha. Kita usaha lagi saya. Pi jumpa Tok Bomo ni, seluruh dunia pi jumpa. Tok Bomo Islamik lah. Jangan hok yang hai mambang tu janganlah. Kita ni ada akidah. La ilaha illahu fa anna tufakun. Jangan berpaling tadah dengan Allah. Serah pada Allah. Pi jumpa semua Tok Bomo, Sik, Baling, Pahang, Johor, Kelantan, berobat ni. Tok Bomo seluk dalam pun dah. Dahsyat betul. Sampai kita terkejut. Nak berobat, dah tak dapat anak. Isteri kata, abang tak ada harapan dah. Lah kali saya jumpa almarhum Tok Burhanuddin. Tok Burhanuddin tampak pang. Ni tak yakin dengan Quran. Allahu Akbar. Hafal Quran saja, tak yakin Quran. Al-Quran tu mukjizat mengalahkan yang lain. Saya terus yakin dengan Quran. Al-Quran ni mengalahkan yang lain. Sebab ni satu-satunya mukjizat Nabi yang sampai dekat umat ni sampai akhir zaman. Yang mana mukjizat ni Allah Ta'ala bagi dekat Nabi dan umat dia. Tuan-tuan yakin dengan Al-Quran. Mukjizat yang hebat. Lepas tu saya ikhtiar, alhamdulillah dapat anak. Jalan dia, kita ni ikhtiar, lepas tu doa ke Allah. Doa dia tu, jalan dia, Allahumma salli ala, dengan kita beramal. Amal hak yang Nabi ajak, hak yang sahabat buat, orang soleh buat. Semua ni ada ni kata kita duduk wilayah hamba. Lepas tu tawakal. Tak sangka waktu nak dapat anak tu Allah Ta'ala bagi. Saya dapat anak, saya dapat duit insurans 260,000. Saya dapat duit insurans. Lama dah, kes saya 6 tahun dah. Duit ingat tak ada dah duit. Selalunya kes insurans ni setahun 2 tahun dah. Saya pun tak apalah. Orang tu buat lari ke apa ke, tak ada masalah. Mampu pergi kat dia. Aku tak pikir pun ni aku dah cacat dah. Walaupun hang tak bagi tak apa, Allah bagi kod lain. Betul. Lepas tu Allah Ta'ala bagi saya duit. Lepas tu Allah Ta'ala bagi. Saya kata, ya Allah, kita bernazar, ya Allah, kalau aku dapat anak, ya Allah, aku nak pergi Mekah. Aku nak bawa anak aku pergi Mekah. Aku nak bawa isteri aku pergi Mekah. Allah Ta'ala bagi dengan anak, dapat duit, pergi Mekah. Habis duit kat Mekah tu. Selesai masalah. Nak habaq kata pada Allah ni baik. Sampai masa dapat. Tak sampai masa, tak sesuai masa, ikut kehendak dia. Kita tak tahu. Tu yang Allah Ta'ala kata pada asa kutiba alaikumul qital wa huwa karhul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang baik untuk tapi tak baik untuk aku. Allah Ta'ala kata. Tapi kadang-kadang baik untuk aku, tapi tak baik untuk Jadi semuanya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah saja semua. Ikhtiar kita kena berterusan. Ada satu amalan saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Ni amalan ni, orang sakit lah ni banyak. Saya tiap-tiap hari orang telefon minta tolong berubat. Kita ni bukan ahli perubatan. Kita ni boleh tolong. Tapi orang sakit ramai sungguh. Dan satu amalan ni tuan-tuan baca setiap kali selepas subuh. Selawat ni pagi pas subuh tuan-tuan baca 11 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim. Berkat selawat ni insya-Allah tuan-tuan tak kena sakit insya-Allah. Tiap-tiap hari 11 kali. Kalau kena sakit pun berkat selawat ni insya-Allah sembuh mudah. Anak saya demam baru ni, dia demam. Demam ni dia bergilak-gilak, isteri anak demam. Sampai kat ni dia nak pikat lah kat saya. Saya pegang dia, baca selawat tu.
Saya baca berulang-ulang kali, bi'adadi kulli da'in wa dawa wa barik wa sallim. Semua penyakit ni ubat dia dengan selawat dekat Nabi SAW. Kita pergi hospital, saya pun boleh jadi doktor, tuan-tuan. Ni ada rakaman malam ni kan. Tuan-tuan kalau nak jadi doktor, mai minta saya boleh bagi tauliah. Kamu boleh jadi doktor. Saya balut serban sikit, bagi redox sikit, bagi wire baju doktor. Pergi kat klinik, buka klinik, pesakit mai, makcik sakit apa? Demam. Okey, demam. Lagi gastrik. Buah ubat Panadol, buah ubat demam. Balik kaunseling je, psycho je. Dia bukan, dia patut dia doktor pakar lagi kan. Patutnya cik sakit apa? Cik teka saya sakit apa? Taubat dia, hang ni nak main aku ke? Maknanya mudah je doktor ni. Tuan-tuan, ni hak selawat Nabi ni lagi hebat, tuan-tuan. Buat amalan je. Baca selawat, pegang kepala anak. Sebab Nabi ni waktu Sahal, Zaid bin Sahal, saya cerita minggu lepas, seorang sahabat Nabi, takut tak betul nama dia. Dia sakit, tuan-tuan, sakit. Nabi ni pegang kepala dia, Nabi doa, baca Al-Fatihah, Nabi doa. Bila Nabi doa, lepas tu Nabi ambil ayat uduk. Ambil ayat uduk tu, bagi dia mandi. Lega sakit dia. Maknanya ambil ayat uduk tu pun ubat. Tu yang kalau pergi jumpa Tok Bomo, rawatan, antara rawatan tradisional ni, dia kata ambil ayat qolah. Ambil ayat qolah kat masjid. Untuk tu antara ni Pak Wahabi bid'ah. Dia kira bid'ah je. Nabi ni orang minta dia macam-macam. Unta mengamuk pun minta Nabi selesaikan. Nabi pi unta tengok Nabi, unta tu duduk diam terus sujud depan Nabi SAW. Dalam riwayat unta tu bisik kat Nabi. Dia kata, tuan ni suruh aku buat kerja, bagi makan tak? Rasulullah panggil, siapa tuan dia? Rasulullah panggil. Dia kata, saya ya Rasulullah. Unta ni mengadu kat aku. Hang sungguh buat kerja macam-macam. Hang bagi makan sikit. Lah ni hang bagi dia makan banyak sikit. Baru dia buat kerja banyak sikit. Dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu ya Rasulullah, syafaat hang. Aku takkan bagi dah unta ni buat kerja. Makna unta dapat syafaat Nabi. Relax sampai ke mati, main PUBG. Nak habaq kata apa dia? Ni Nabi ni ubat segala penyakit. Penyakit apa saja, semua. Selawat ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa wa barik wa sallim. InsyaAllah berkat baca 11 kali setiap pagi, InsyaAllah Allah Ta'ala sembuh penyakit kita. Yang bagi sakit Allah, kadang-kadang kita lupa Allah Ta'ala peringat sikit. Tapi kita selawat ni, selawat kat Allah, kita baca selawat kat Nabi, kita selawat kat Nabi, doa. Nabi selawat kat kita, Allahumma salli ala Muhammad. Kita selawat kat Nabi, doa. Malaikat selawat kat kita, rahmat. Allah selawat kat kita, rahmat dia. Malaikat selawat kat kita, doa. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang duk selawat kat Nabi, Nabi kita siapa yang selawat kat aku sekali, Allah selawat kat dia 10 kali. Selawat 10 kali Allah tu maksudnya rahmat Allah. Rahmat Allah, kita tarik rahmat Allah. Selawat kat Nabi SAW. Nabi untuk kita ni, Nabi doa. Kita doa, minta doa. Jadi selawat ni antara jalan doa untuk sembuh penyakit kita, insya-Allah. Moga-moga perkongsian kita pada malam ni ada sikit manfaat. Allah tak habis lagi muka surat ni. Sambung nanti lah. Sambung nanti. Tanda tu. Tanda. Dia bukan apa, jumpa lama-lama. Saya nak cerita hak lain malam ni. Saya nak cerita hak yang baru ni. Tuan Ibrahim, Tuan Man bagi amanat. Amanat perjumpaan tertutup. Tapi dia jumpa bab adab. Tadi kalut sakit perut punya pasal. Tak cerita hak bab yang cerita Tuan Ibrahim, Tuan Man bagi amanat 3 perkara. Saya nak bagi juga tuan-tuan 3 perkara. Boleh? Boleh lagi? Boleh? 3 perkara. Tuan Ibrahim kata kita ni ujur dia perlih boleh menang, insya-Allah. Ujuran perlih boleh menang kali ni. Syarat dia iza jaa nasrullahi wal fath. Dekat dah kemenangan dengan pertolongan Allah. Nasru minallah, pertolongan daripada Allah. Dengan syarat dia 3 Tuan Ibrahim kata. Yang pertama dia kita ni ahli, kita ada jentera. Jentera PAH ni lebih daripada kita semua. Kawasan Cawangan ada jentera. Kita kena kerah jentera kita mai mengaji. Ikut saluran tarbiyah
dakwah orang, jentera kita ada. Sebab Nabi kata khairus sahabah arba'ah, sebaik-baik sahabat 4 orang. Wa khairus saraya, sebaik-baik tentera kecil 4 orang. Wa khairul juyush, Nabi kata sebaik-baik orang tentera yang besar 4,000 orang. Walan, Nabi kata takkan terkalah, Nabi kata isna alfa min qillah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, takkan terkalah kalau ada tentera 12,000 orang. 12,000 orang takkan terkalah. Kita ada jentera, kita ahli, kita ada sejuta, maknanya ada harapan untuk menang. Ujur ni kiraan boleh, insya-Allah kita boleh tawan, insya-Allah, dengan syarat daripada bina kekuatan yang kedua, muafakat, kena berterusan. Perikatan nasional ni kena kukuh, kena kuat. Orang Islam ni kena bersatu. Kalau tak bersatu, orang kafir akan ambil kesempatan. Terus dia pecahkan kita, dia perintah kita. Na'udzubillah min zalik. Ni kita kena ajak orang Islam terus bina kekuatan. Sebab kata Sayyidina Ali, al-haq bidunin nizam yaghlubuhul batin bin nizam. Kalau orang yang tersusun perancangan dia boleh mengalahkan orang yang tak tersusun perancangan. Maknanya kita tak ada strategi, tak ada Allahumma salli ala, tak ada perancangan untuk menyatukan umat, untuk membina kekuatan kita ni. Orang Islam kena bina kekuatan. Jangan berbalah tak selesai-selesai. Kan ada dalam usul fiqh kaedah dia. Kaedah usul fiqh ni macam mana? Kata Ustaz Ahmad Ali, pakar usul fiqh, dia kata apa dia? Dalam fiqh ni, nata'awanu fi maktafaqna fi wa ya'ziru ba'duna fi makhtalafna alaih. Kita boleh bersepakat benda yang kita sepakati. Law ni Islam ni tergugat dah, orang kafir dah menguasai parlimen kita ni. Kalau kita biar PRU 15 ni orang kafir perintah, dia akan hilangkan Islam dalam perlembagaan. Na'udzubillah min zalik. Tu Tuan Guru Presiden duk fikir ni, macam mana nak selamat. Kita kena menang 2/3 kali ni. Orang Islam kena menguasai. Apabila 2/3 boleh ubah dekat perlembagaan apa dia. Antaranya kita akan ubah Perdana Menteri Malaysia orang Islam seumur hidup. Lah ni tak ada, elemen tu tak ada. Kena usaha tuan-tuan. Sebab kita duduk dalam keadaan gawat dah. Lah ni bukan fardu kifayah dah. Lah ni hukum siasah ni fardu ain dah. Dia berubah. Sebab apa? Apabila Islam tergugat, tuan-tuan nak jadi macam Myanmar, macam Kemboja, macam Thailand, macam Allahumma salli ala sayyidina, macam di India baru ni. Bahaya ni. Kita wakil kita berbeza. Saya nak cerita sepatutnya 3 ni, saya boleh cerita sejam. Syarah dia, saya bersyarah dekat titik tinggi baru ni. Nak habaq kata, kefahaman ni penting. Kefahaman ni penting. Yang ketiga dia apa dia? Tuan Guru kita sebut apa dia yang ketiga? Iaitu kena bagi keyakinan. Keyakinan pada masyarakat ni. Cerita dekat masyarakat ni. Islam ni menyelesaikan masalah. Tengok di Kedah, tengok di Kelantan, di Pahang, PRM, kita bersih, audit pun bersih. Nak abang kata kita ni telus. Kita buat macam mana, ada banyak mana kuasa yang kita ada diperuntukkan. Kita semua buat hukum Allah. Antaranya apa dia? Kita haram judi. Itu besar tu. Riba tu bekas almarhum Tok Guru Aziz buat. Habis bank-bank, Holiang Bank pun ada Islamik lah ni. Berkat Tok Guru almarhum Tok Guru Aziz buat keluar duit kerajaan. Tu kuasa yang ada. Bagi keyakinan kepada masyarakat. Cerita dekat masyarakat menyebabkan insya-Allah PRU 15 ni anak muda bangkit untuk menangkan Islam insya-Allah. Itu sikitlah saya cerita sebuah ringkas. Terima kasih semua yang hadir pada malam ni. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan, malam ni ada satu iklan. Saya ni ditaklifkan dari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari ahli lembaga Tadbir Mahat Tafiz Ar-Rahman. Jadi saya ni kena kutip duit untuk wakaf van Mahat Tafiz Ar-Rahman.
Saya buh receipt tadi kat sini, hilang. Ni duduk depan ni. Wakaf ni ada receipt, ada wakaf. Van ni dia pun nak buat keluar sebab pelajar Taufik Ar-Rahman ni ada 52 orang. Dia pun nak pergi sembahyang Jumaat, tak ada kenderaan. Lepas tu jauh tempat depa dipanggil Kelubi tu. Lepas tu masjid jauh. Lepas tu depa ni boleh kata setiap minggu pergi sembahyang jenazah, pergi tahlil, doa kesyukuran, baca Yasin. Jadi tuan-tuan depa nak beli van ujung bulan 9 ni. Saya ingat van ni macam van ni sebiji 18 seat. Besar. Dah saya kata van warna hijau, van pun sama macam ni 18 seat. Saya kata van ni kok orang nak bagi? Nak bagi, tapi dia pun nak beli. Tuan-tuan, dia pun dah pergi kira dah 150,000 di Sungai Petani, van Toyota 18 seat. Jadi tuan-tuan pakai wakaf seorang sekaki RM50. Dia pun ayah ni yang urus Mahat Taufik Ar-Rahman ni. Saya ni ada Mahat Taufik Ali Kemoh. Jadi ayah minta tolong, saya tak boleh nak tolak. Jadi saya kena tolong. Saya baru jual sikit tuan-tuan. Tuan-tuan tolong pakat-pakat ambil seorang satu. Satu RM50. Kalau tuan-tuan tak mampu RM50, tuan-tuan share lah. Seorang RM10. Share. Kita koyok juga biar ada. Bulan 9 ni ada banyak mana dia pun nak bayar muka. Dia pun target 40,000 bayar muka. Kurang sikit bebanan untuk bulanan. Jadi bayar muka tu dia pun kempen lah. Untuk lah ni dia pun nak buat keluar ujung bulan 9 ni. Tuan-tuan pakat ambil seorang satu lagi, insya-Allah. Kalau tuan-tuan tak buat duit, ambil wakaf ni, receipt ni. Tuan-tuan balik nanti pesan kat isteri, kalau abang mati malam ni tak ada nak bagi duit, tolong bagi duit kat ustaz. Kurang-kurangnya tuan-tuan mati, tuan-tuan dah buat amalan wakaf jariah. Jadi tuan-tuan pakat-pakatlah tolong, insya-Allah. Dan saya terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Saya minta maaf kalau ada kurang dan silap. Wassallallahu wasallam ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, jagalah diri kami ya Allah, jagalah keluarga kami ya Allah, selamatkanlah kami dan keluarga kami ya Allah, matikanlah kami husnul khatimah ya Allah, matikanlah keluarga kami semua husnul khatimah ya Allah, selamatkanlah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk di hujung-hujung akhir zaman ya Allah, kami takut ya Allah, kami takut ya Allah. Antara yang kami takut, iman tercabut dalam diri kami ya Allah. Kau selamatkanlah iman kami ya Allah, Kau matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Akhir kalam Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab akhir zaman ni Nabi sebut mau'atun faj'ah, mati mengejut banyak sungguh ya Allah. Mati mengejut banyak sungguh ya Allah. Kami takut mati mengejut ya Allah. Jangan Kau mati kami dalam keadaan kami terkejut ya Allah. Biarlah kami mati dalam keadaan kami bersedia untuk bertemu dengan Engkau ya Allah. Bila ya Allah waktu yang terbaik ya Allah. Bila ya Allah waktu yang terbaik ya Allah. Bila ya Allah waktu terbaik ya Allah. Ya Allah hari yang terbaik ya Allah. Ya Allah keadaan yang terbaik kami buat kepada Engkau ya Allah. Jangan Kau mati kami dalam keadaan Kau hina kami ya Allah. Selamatkanlah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal razaq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.